Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah wa syukrillah, sebagaimana yang telah saya maklumi sebelum ini, insya-Allah biiznillah setiap hari kita akan bertemu dalam jam 3 petang seperti ini, insya-Allah di sepanjang bulan Ramadan, untuk kita mengungkap dan mengingati kembali akan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in wa arda, yang merupakan manusia-manusia pilihan yang telah dikurniakan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus kita fahami bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan bagi dakwah ini, khususnya kepada para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam, bahawa dalam mereka melaksanakan tugasan dakwah mereka. Kalaulah umpamanya saya misalkan Nabi Musa alaihi salam mempunyai pembantu-pembantunya, Nabi Isa alaihi salam mempunyai para hawariyin, juga pembantu-pembantu bagi kerja dakwah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terkecuali dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan generasi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in wa arda, yang kadang-kadang diungkapkan dengan kalimah as-sabiqunal awwalin, yakni dari kalangan gulungan-gulungan yang awal yang menganut Islam, terdiri daripada para sahabat radhiyallahu anhum dan para sahabiah radhiyallahu anhunna. InsyaAllah biiznillah kita sama-sama berazam untuk mudah-mudahan barang diizinkan oleh Allah, setiap hari kita membicarakan seorang
para sahabat radhiyallahu an. Dan mungkin kalau riwayat hidupnya tu pendek, saya akan masukkan 2 kisah sahabat dalam beberapa ketika yang tertentu supaya kita dapat menikmati keindahan jihad dan perjuangan yang pernah dilalui oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, untuk permulaan pada petang ini, saya bercadang dengan izin Allah membahas dan membicarakan terlebih dahulu berhubung dengan keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keutamaan ini bukanlah merupakan perkara yang dengan sengaja dinyatakan oleh Rasulullah dengan tujuan mengangkat para sahabat, bukan. Ianya juga bukanlah merupakan suatu catatan sejarah yang sengaja ditulis oleh para sahabat untuk menampakkan kemuliaan diri mereka, juga tidak. Tetapi apa yang ingin saya bincangkan untuk petang ini berhubung dengan kelebihan para sahabat ini, ialah kita mengambil daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kerana tidak ada yang paling mengetahui kejujuran para sahabat. Tidak ada yang paling tahu kesungguhan jihad yang dibuat oleh para sahabat. Dan tidak ada yang lebih paling tepat memahami suasana keikhlasan hati para sahabat radhiyallahu anhum, melainkan Allah Qadi Rabbul Jalil yang telah mengurniakan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, guru yang saya kasihi, sahibul fadilah Dr. Abdul Aziz Hanafi rahimahullahu ta'ala pernah berpesan, kalau kita membicarakan perihal para sahabat, maka akhlaknya hendaklah diletakkan asing. Tidak boleh menyamai dengan manusia-manusia lain, walaupun dalam membicarakan akhlak itu terjadi kekhilafan atau kekurangan-kekurangan atas sifatnya sebagai seorang manusia. Tetapi kata rahmatullahi alaih Dr. Abdul Aziz Hanafi, semoga Allah merahmatinya, beliau menyebut kepada saya kesalahan atau kesilapan yang para sahabat buat itu memungkinkan turunnya ayat yang mendatangkan hukum sebagai petunjuk kepada seluruh manusia sehingga hari kiamat. Oleh kerana itu, dalam membicarakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus cermat meletakkan perasaan penghormatan yang tinggi kepada mereka-mereka ini. Kerana merekalah yang menjadi cermin bagi umat. Merekalah bayang-bayang yang kedua selepas bayangan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, saya mukadimahkan pada petang ini dengan saya memulakan akan firman Allah Ta'ala
di dalam suratul Fathah ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarat fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Maksudnya, sesungguhnya Allah telah redha terhadap orang-orang mukmin ketika berjanji setia kepadamu, wahai Muhammad, di bawah sepohon kayu. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu menurunkan keterangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang sangat dekat waktunya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, demikian hebatnya semua para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga tidak ada di kalangan sahabat yang tidak direkodkan perihal kehidupan mereka. Bukan saja ulama-ulama mengeluarkan kitab-kitab yang banyak di atas nama Hayatus Sahabah, yakni riwayat hidup para sahabat radhiyallahu anhum, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menukilkan mereka, melakarkan sejarah hidup mereka dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Dan apa yang saya bacakan ini adalah sebahagian sahaja daripada kepelbagaian ayat yang telah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berhubung dengan mereka. Hadirin sekalian, ayat yang saya bacakan tadi adalah ayat yang berhubung dengan perjanjian Hudaibiyah. Sebelumnya terjadi Bai'atur Ridwan, nanti akan saya huraikan. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinatul Munawwarah, maka pada tahun yang ke-6 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Rasulullah mandi sunat ihram, memakai pakaian ihram, kemudian berniat di miqat, seterusnya melakukan tawaf dan sa'i. Kemudian dalam mimpi itu juga Nabi bertahallul. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi melakukan umrah setelah 6 tahun berada di bumi Mekah. Dan mimpi bagi seorang Nabi, seorang Rasul, adalah wahyu dan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam, esoknya bangun daripada tidur, Nabi Ibrahim terus menyembelih anaknya. Kerana mimpi bagi seorang Nabi adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka pada hari esoknya selepas subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sunnah pagi. Antara sunnah Rasulullahnya, lepas sembahyang subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai semua, dia akan berpusing menghadap para sahabat. Maka Nabi akan tanya, apakah ada di kalangan kamu sesiapa yang ada bermimpi pada malam tadi, beritahu supaya aku boleh mentakwilkan. Sekiranya para sahabat radhiyallahu anhum tak ada yang mimpi malam tu, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mimpi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan beritahulah pada sahabat, malam tadi saya mimpi bagian-bagian, takwilnya begini-begini. Itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya, oleh kerana malam tadi mimpi melakukan umrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberitahu kepada para sahabat dan sahabiah radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhunna bahawa malam tadi saya mimpi melakukan umrah. Maka gembiralah para sahabat dalam keadaan kegembiraan yang tidak dapat digambarkan. Maklum, mereka telah 6 tahun tidak dapat melihat dan masuk ke bumi Mekah kerana terjadinya hijrah. Dia dihalau keluar daripada kota Mekah dalam peristiwa yang kita maklumi. Maka Nabi beritahu dan disiapkanlah angkatan untuk bergerak melakukan umrah. Ada riwayat yang menyebut jumlahnya menjejak sehingga 1,200 orang. Ada yang menyatakan 1,400 orang. Dan bersama dalam angkatan ini ialah Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, yang mengikut untuk melakukan umrah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut riwayatnya melakukan umrah di Zulhulaifah. Oleh kerana pasukan ni, rombongan yang besar, maka berita pergerakan Nabi keluar untuk melakukan umrah itu sampai ke pengetahuan orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah. Dan sangatlah sukar bagi orang-orang kafir Quraisy yang masih menguasai Mekah pada masa itu untuk membenarkan Nabi dan para sahabat masuk melakukan umrah. Sebabnya ialah kerana mereka telah tewas dalam 3 peperangan. Pertama, tahun 2 Hijrah, mereka tewas dalam peperangan Badar. Yang kedua, tahun ketiga Hijrah, mereka telah tewas dalam peperangan Uhud. Manakala yang ketiga, tahun kelima Hijrah, mereka tewas dalam peperangan Ahzab ataupun dalam peperangan Khandaq. Bila mereka dah kalah 3 perang ni, lagi dalam peperangan Badar, mereka terpaksa datang dari Mekah pergi ke Madinah untuk menebus tawanan-tawanan perang yang ditawan oleh orang Islam masa itu. Tiba-tiba tahun ke-6, belum sempat setahun daripada peperangan Ahzab, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bergerak masuk buat umrah dengan umat Islam yang lain.
Maka benda ni bagi kerajaan Mekah yang dipimpin oleh orang-orang kafir Quraisy pada masa itu adalah merupakan suatu perkara yang dikira challenge, mencabar mereka, mengaibkan mereka, dan dikira nanti jatuhlah maruah mereka. Oleh kerana itulah kafir Quraisy mencari jalan dan berusaha untuk menghalang pasukan ataupun angkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada memasuki kota Mekah. Pada masa itu Khalid ibn al-Walid radhiyallahu an masih lagi berada dengan pihak kufar musyrikin di Mekah. Maka orang-orang Arab Quraisy telah memerintahkan Khalid ibn al-Walid untuk bergerak pergi mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rombongannya, dan mesti dihalang daripada masuk ke kota Mekah. Khalid ibn al-Walid radhiyallahu an keluar daripada kota Mekah bersama dengan 200 orang pasukan tentera berkuda. Menurut apa yang dicatatkan oleh ulama, semuanya tentera berkuda, tidak ada tentera pejalan kaki. Kerana Khalid ni seorang yang bijak dalam siasat perang. Oleh kerana misi utama untuk mencari Nabi dan menghalang Nabi sebelum masuk ke Mekah, maka gerakan yang dibuat oleh Khalid mesti cepat. Makanya Khalid tidak boleh bawa pasukan pejalan kaki. Maka berpusing-pusinglah Khalid di seluruh laluan daripada Mekah yang dikira memang diguna pakai oleh Nabi dan orang-orang kabilah dagang yang lain dalam menuju ke kota Mekah. Dalam masa yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya Al-Qaswa, unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, terlipat kakinya dan terduduk di kawasan Hudaibiyah. Al-Humaishi sekarang ini nama kampung yang berkenaan. Walaupun ada sahabat yang marah, ada yang menyatakan bahawa Al-Qaswa ni, unta ni mulalah buat perangai, tak nak jalan pula. Kita ni nak pergi buat umrah. Ya, mereka marah. Padahal ianya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu, duduklah Nabi dan sahabat berdiam di Hudaibiyah itu, tertahan di situ. Khalid ibn al-Walid radhiyallahu an, dia dah pusing habis dah segala lorong. Dia tak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Khalid pun pulang menuju ke Mekah dan menyampaikan laporan, saya keluar dengan 200 orang tentera dan saya dah masuk habis semua laluan yang dikira dilalui oleh orang-orang yang nak masuk ke Mekah. Tapi saya tidak bertemu dengan Muhammad. Percayalah kepada saya, kata Khalid, bahawa Muhammad dan orang-orang yang bersama dengannya adalah merupakan manusia-manusia yang siap mati mempertahankan Tuhan mereka, mempertahankan Nabi mereka. Apalagi kamu pun mengetahui bahawa Muhammad ini seorang yang sangat berani dalam bertempur dan berperang. Dia bukan jenis lari daripada medan perang. Maka bila saya berpusing cari dia tak jumpa, saya yakin
memang Muhammad dan orang-orangnya sengaja mengelak tidak mau berperang. Percayalah, mereka tidak masuk untuk berperang. Kalau memang mereka nak berperang, saya telah pun bertembung dengan mereka. Laporan Khalid ini mendatangkan kemarahan kepada pemimpin-pemimpin Quraisy di kota Mekah. Lalu menurut riwayatnya mereka memecat Khalid sebagai ketua turus angkatan tentera. Kemudian pemimpin-pemimpin Quraisy menghantar seorang dari kalangan wakil mereka bernama Al-Hulais bin Al-Qamah. Dia hantar untuk berbincang, berunding. Kalau dah memang Muhammad kata mereka masuk tak nak perang, baik, kita buat cara runding. Yang penting jangan dia masuk ke Mekah ni. Malu kita. Lalu sahabat ni pergi dan dia terjumpa Nabi dan rombongan berada di Hudaibiyah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila melihat Al-Hulais sampai daripada jauh, Nabi segera memanggil sahabat. Nabi kata, kumpulkan semua kambing-kambing di hadapan. Macam menyambut dia datanglah. Kerana Al-Hulais ini, Nabi kata, seorang yang banyak menternak kambing dan dia suka dengan kambing, binatang ternakan. Jadi entertain, ra'i dia. Go to them, love them, and touch them. Ya, ini strategi kaedah yang diguna pakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya orang-orang barat yang meniru dan mengkaji sirah kemudian melahirkan falsafah dan kaedah-kaedah. Maka mereka lepaskan kambing yang banyak. Dia datang gembira. Tapi tak selesai masalah. Akhirnya dia pulang menyampaikan laporan. Kemudian orang-orang kafir Quraisy menghantar seorang wakilnya yang lain, Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di mana Urwah masih ini belum Islam lagi. Dia pun pergi. Kebetulan masa Urwah sampai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berwuduk. Dan Urwah melihat bagaimana para sahabat radhiyallahu an menadahkan tangan menampung air-air wuduk yang menitik jatuh daripada wajah Nabi, daripada janggut Nabi yang jatuh daripada celah jari. Mereka ambil dan sapu ke muka dan jasad-jasad mereka. Sehingga mana-mana yang dapat titisan air ini dan sapu ke jasad, jasad mereka berubah menjadi bau harum seperti kasturi. Di mana Mas'ud ini melihat, dia tengok macam tu je, dia balik. Lalu dia sampaikan laporan kepada kerajaan Mekah pada masa itu. Dia kata begini, tuan-tuan, saya ni bukan satu dua negara saya dah pergi. Tuan-tuan pernah menghantar saya ke Parsi. Saya pernah pergi ke Romawi. Saya pernah menghadap Tuba', raja di negeri Yaman. Saya bertemu Muqawqis, raja Mesir. Tetapi percayalah, saya tidak pernah melihat kesetiaan dan ketaatan sebagaimana yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Muhammad terhadap Muhammad itu sendiri. Sehingga mereka menampung air-air wudu yang jatuh daripada janggutnya untuk mereka mengambil berkat daripada. Cadangan saya, jenis manusia begini, kita tak usah cari penyakit. Pakai tak menang jawab dia, tak usah. Saya cadangkan biar ajalah Muhammad tu jangan diganggu dan diusir dia. Lalu marahlah pemimpin-pemimpin Quraisy. Ya, dia dipecat pula sebagai utusan yang sering dihantar. Lalu akhirnya mereka memilih pula
seorang yang bernama Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ni dia jenis cerdik. PR dia memang hebat. Masa ni dia belum Islam. Dia datang berunding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hasil daripada itulah pandangan-pandangan tu membentuk kepada terjadinya perjanjian Hudaibiyah. Dia Suhail ini nantilah dia di antara cerdiknya pernah pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat datang menziarahi Umar selaku khalifah. Antara yang hadirnya Bilal bin Rabah, Suhail. Kemudian termasuk antaranya Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu anhu. Ya 10 orang lebih kurang. Bila sampai laman rumah Saidina Umar, Umar pun panggil seorang-seorang masuk. Bilal bin Rabah sila masuk. Bilal pun bagi salam masuk duduk. Suhail sila masuk. Fulan bin Fulan masuk. Abu Sufyan dipanggil akhir sekali. Lalu Abu Sufyan berasa kecil hati. Dia berbisik kepada Suhail. Dia kata macam manalah ni ramai ada 10 orang, 12 orang begini. Bilal yang hamba sahaya hitam legam macam tu dia dipanggil dulu oleh Umar. Saya ni Abu Sufyan. Saya Arab, saya Quraisy. Siapa yang tak kenal saya? Ya, saya bekas pemimpin Arab Quraisy. Tapi masa tu dia baru masuk Islam, masa Fathul Makkah Abu Sufyan ni. Jadi macam mana Umar tak tengok saya yang sahabat ini. Saya pula last kena panggil masuk. Bungut dia. Lalu Suhail bin Amr menyatakan, wahai Abu Sufyan, kalau saya lah Abu Sufyan, saya tak kisah, kata Suhail. Saya kena panggil last pun masuk rumah-rumah, saya tak kisah. Asal jangan saya dipanggil yang terakhir masuk syurga. Yang tu saya tak nak. Mendengarkan itu Abu Sufyan terdiam terus. Ya. Itu nah. Bijaknya Suhail bin Amr ini. Makanya dalam hal inilah berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Namun dalam masa orang-orang kafir Quraisy mengirim wakil-wakil mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar Utsman bin Affan menjadi wakil untuk berbincang pula dengan puak-puak Mekah. Bila Nabi tengok orang Mekah hantar wakil, Nabi hantarlah. Tiba-tiba Utsman lambat, tak balik, tak ada berita. Dan masa itu mana nak tahu ada berita macam mana? Ya, hubungan tu kena berjumpa baru tahu. Tiba-tiba terpecah berita bahawa Utsman telah mati dibunuh oleh penduduk Mekah. Maka Saidina Umar marah. Ya, dah ringkasnya berlakulah Bai'atur Ridwan. Bai'ah yang baik. Maka Allah Ta'ala menyebut di dalam ayat ini akan perjanjian Bai'atur Ridwan ini. Dan bagaimana dalam ayat ini Allah menyebutkan beberapa perkara. Yang pertama, Allah menyatakan Allah redha kepada sahabat. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala menyebutkan Allah menurunkan ketenangan kepada mereka. Ini yang pertama. Awal lagi Allah Ta'ala menyebut dan menyatakan laqad radiyallahu. Allah Ta'ala redha ke atas mereka. Kemudian Allah Ta'ala menyebut juga fa'alima fi qulubihim. Hati sahabat aku tahu. Maka kamu jangan nak judge. Ya, jangan tak tentu arah kamu nak mengata sahabat itulah, inilah, taklah. Jangan. Karena hati dia aku tahu, kata Allah Ta'ala. Seterusnya Allah Ta'ala menyebut fa'anzalas sakinah. Aku turunkan ketenangan ke dalam hati para sahabat tadi. Itu pengakuan Allah. Kehebatan para sahabat ini. Kemudian Allah menyebut fathan qariba. Aku akan beri kemenangan yang dekat untuk mereka. Untuk sahabat ni. Yakni menurut ulama Fathul Makkah. Yang berlaku tidak lama
sesudah daripada itu. Kemudian ada lagi ayat Allah Ta'ala yang lain. Firman Allah Ta'ala ayat 2, Suratul Fathah. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Dia maksudnya supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Ayat 2 Suratul Fathah. Ini juga ayat yang berkait dengan Nabi dan para sahabat. Ya Allah Ta'ala mengampunkan dosa mereka. Begitu juga firman Allah Ta'ala, Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar. Ini dalam surah Taubah ayat 117. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat nabinya, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Diletakkan muhajirin orang Mekah, ansar orang Madinah selepas daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ketinggian, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Dan juga firman Allah Ta'ala ayat 43 surah Taubah, Afallahu an kalima adzinta lahum. Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa engkau memberikan izin kepada mereka, yakni untuk tidak ikut berperang pada hari peperangan yang berkenaan. Ya, di mana ayat itu merupakan ayat yang menunjukkan Allah ada berlemah lembut dengan Nabi kerana kisah sahabat. Yakni Ka'ab bin Malik yang terlambat, akhirnya tak ikut masuk dalam peperangan Tabuk. Itu panjanglah kisahnya. Ini nanti lain kali kita hurai. Itu sahabat. Tentang sahabiah dalam waktu yang ada ni, saya nak menyebut pula akan firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Maksudnya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sesungguhnya Allah telah mendengar dan memperkenankan aduan perempuan yang bersoal jawab denganmu, wahai Muhammad, mengenai suaminya, sambil ia berdoa merayu kepada Allah mengenai perkara yang menyusahkannya. Sedang Allah sedia mendengar perbincangan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Iaitulah ayat ini merupakan keraian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang sahabiah, ni sahabat di kalangan muslimat radhiyallahu anha, di mana ayat ini berhubung dengan Khawlah radhiyallahu anha, di mana menurut riwayatnya Khawlah ni dia telah tua dan dia bersama suaminya duduk serumah. Sehinggalah satu ketika terjadi perbalahan, pertengkaran di antara Khawlah dengan suaminya. Adalah bendanya dia berkelahi tu. Bila bertengkar, ni Arab ni bahasa dia kasar. Tiba-tiba suami kepada Khawlah menyatakan suatu kalimah penghinaan, yakni menyamakan belakang Khawlah sama seperti ibu atau neneknya. Ini kalau dalam fiqh dia panggil hukum zihar. Berita baik buat Iaitulah anda seorang suami menyamakan isteri dengan ibunya sendiri. Ini tak boleh. Yang umpamanya bergaduh-gaduh berkelahi, sudahlah kau. Ingat cantik sangat.
Aku tengok kulit muka kata pun kedut macam arwah nenek. Itu tak boleh. Itu tak kena tu hukum zihar. Atau dia menyatakan sudahlah. Aku menengok cara jalan kau punggung kau pun dah macam mak engkau yang tua tu. Banyaklah cerita kau dengan aku. Itu dia panggil zihar. Zihar. Kalimah itu. Jadi sahabat ni beritahu ke Khawlah. Maka Khawlah berasa kecil hati. Merajuk dia. Dah tua kata ke saya macam ni. Ya, masa muda saya jaga awak gitu gini menangis. Dia keluar dan bertemu dengan Nabi SAW. Lalu dia menceritakan perihal diri dia. Berita baik buat anda semua. Dengan Nabi SAW. Lalu Rasulullah kata panggil suami awak ke sini. Untuk diadili. Ini adilnya Rasulullah. Lalu bila dipanggil suami dia datang. Berbincang. Dan suami dia mengaku kata dia kata begitu. Lalu Nabi SAW menyatakan. Wahai Khawlah. Kalaulah kamu bersedia. Untuk memaafkan suami kamu. Maka selesailah. Bermaaf-maafanlah. Dah sama-sama tua. Nak tengkar apa lagi. Nabi pujuklah cara elok. Tiba-tiba Khawlah tidak bersedia. Khawlah menyatakan demi Allah, tidak ya Rasulullah. Saya tidak akan mengangkatkan kaki saya. Yakni meninggalkan Rasulullah. Kecuali Allah dan Rasul mendatangkan hukumnya ke atas kami. Nabi pun tak boleh buat apa. Kerana pada masa itu belum ada ayat yang turun berhubung dengan hukum zihar ini. Lama tak lama tiba-tiba turun ayat yang saya bacakan tadi. Dan bagaimana di dalam ayat ini Allah menyungguhkan nak menggambarkan pada Nabi SAW sehingga 3 kali berulang beriring-iringan Allah menyebut aku mendengar. Kerana nak ra'i pengaduan sahabiah ni Khawlah radhiyallahu anha. Cuba lihat. Ni ayat daripada suratul Mujadalah. Ya, Mujadalah makna orang yang mengadu. Kalau ada setengah ulama menyebut Al-Mujadilah. Kalau Mujadilah, seorang perempuan yang mengadu. Ni ayat pertama suratul Mujadalah. Cuba lihat. Qad sami'allah tu yang pertama. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Satu. Allah menyebut kalimah Allah Ta'ala mendengar. Kemudian Allah Ta'ala menyebut lagi ayat seterusnya. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Sesungguhnya Allah Ta'ala mendengar perbincangan kamu berdua. Wallahu yasma'. Ini yang kedua. Allah mengaku kata aku dengar. Kemudian penutup Allah menyebut innallaha sami'un basir. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Kali ketiga Allah ulang kalimah dengar. Menunjukkan Allah menyungguhkan diri memberi hak pada sahabiah walaupun perempuan bahawa pengaduanmu telah aku dengar. Ayat ini diturunkan bagi meraihkan Khawlah. Itu hebatnya para sahabat dan sahabiah. Sebab itu Ustaz Fathiyakan dalam kitab Jundullah As-Saqafat menyatakan kafir orang yang menghina sahabat. Tak boleh. Kerana mereka ni diraihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah. Ketika Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu an menjadi khalifah Islam kedua, dia berjalan di Madinah. Melihat perihal rakyatnya. Tiba-tiba sampai di satu simpang, ada seorang perempuan tua duduk nyangkung tepi padang pasir itu. Bila Umar lalu, dia angkat kepala, dia tengok, kemudian dia nyatakan, ya Umar, ittaqillah, kata dia. Wahai Umar, bertakwalah kepada Allah. Tiba-tiba bodyguard Saidina Umar, sahabat-sahabat yang mengiringi Saidina Umar,
pergi ke perempuan tua ni dan nasihatkan dia. Dia kata, makcik jangan panggil Umar macam tu aja. Yang ni khalifah ni. Sekurang-kurangnya makcik panggillah Amirul Mukminin, ketua bagi orang beriman. Jangan panggil Umar macam tu aja. Hormat dia. Tiba-tiba Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu memarahi para sahabat ni, pengawal-pengawal peribadinya. Lalu Umar menyatakan, demi Allah, jangan kamu memarahi perempuan tua itu. Sesungguhnya dia adalah khawla. Kerananya Allah menurunkan suratul Mujadalah, kata Umar. Lalu diam para sahabat yang lain. Ini dia. Antara sahabat dengan sahabat pun mereka memberikan penghormatan di antara sesama mereka. Dan akhirnya saya nak menyebut antara seorang sahabat dengan sahabat yang lain masing-masing berbeza dari segi tingkat kemuliaan mereka. Tidak sama. Ya, sudah tentulah Abu Bakar berbeza kemuliaannya dengan sahabat yang lain. Dan di sana ada dalil. Dia yang pernah berlaku secara asarnya. Satu hari, Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu bertengkar dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum. Bila bertengkar ni, Khalid ni cakap menengking. Dia cakap tengking dan marah betul lah kepada Abdurrahman bin Auf. Maklum kerana Khalid ni dia jenderal tentera. Ya, jadi cara bercakap tu cara tentera lah. Sedangkan Abdurrahman bin Auf ni, PR dia tu passion seorang ahli perniagaan. Nah, jadi orang berniaga ni maklumlah. Customers always right. Ya? Pelanggan tu selalu je betul. Kerana dia berniaga. Makanya Abdurrahman bin Auf tu begitu lemah lembut. Khalid jenis tentera. Bila bertengkar tu Khalid kata sungguh. Tiba-tiba sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Sebaik saja Khalid sampai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wahai Khalid, jangan kamu menghina dan mencerca sahabatku. Ini. Padahal tuan-tuan dan puan-puan, Khalid ibn al-Walid seorang sahabat. Abdurrahman bin Auf seorang sahabat. Tapi Nabi kata ke Khalid, wahai Khalid, jangan kamu menghina dan mencerca sahabatku. Padahal dua-dua sahabat. Ini menunjukkan kata ulama bahawa maqam dia antara Khalid dengan Abdurrahman bin Auf tu tidak sama. Inilah athar yang membuktikan bahawa di antara sahabat-sahabat ni berbeza-beza kemuliaan, kelebihan dan maqam mereka. Adapun kita ni sah dah orang awam. Sudahlah orang awam lagi jahil. Maka kita haram, jangan menghina para sahabat. Dalam kisah Muawiyah bin Abi Sufyan bersama dengan Sayyidina Ali, jangan lincah mulut mengatakan Muawiyah ni pemberontak, burah. Jangan. Kena beri penghormatan. Kerana Allah Ta'ala ada ulama, Nabi juga mengajar akan doa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Doa itu mengajar supaya minta kita bertambah iman, dan janganlah engkau meletakkan dalam hati kami perasaan tidak baik terhadap orang-orang yang beriman. Maka di antara orang-orang yang beriman ialah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia saya menyebutkan
tajuk yang awal untuk hari ini, iaitulah berhubung dengan kelebihan ataupun keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah biiznillah besok kita akan bertemu lagi ke udara. Dan besok, nah ini tolong ingat ya, esok saja berkebetulan jam 3 petang, saya ada mesyuarat besok, maka esok kuliah ditunda jam 6 petang. Maaf, jam 5:30 petang lepas asar. Ya, besok kita ambil 5:30 hingga 6:30. Habis kuliah ni sempatlah untuk siap untuk berbuka puasa besok. Ya, jadi sepatutnya besok pukul 3, tunda 5:30 petang. Ya, kita buat kuliah 5:30 petang besok insya-Allah. Dan esok saya akan bawa tajuk seorang sahabat yang mulia, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, sahabat yang mulia. Esok jam 6 petang. Yang kedua, insya-Allah biiznillah telah saya pesan semua anak-anak murid saya, semua netizen yang mengikuti akan kuliah saya ni, supaya sempena Ramadan Karim, Ramadan Al-Mubarak ini, hulur-hulurkanlah derma bantuan dalam nombor akaun yang tertera di hadapan skrin masing-masing. Berilah ala qadar sebanyak yang mampu, kerana wang ini akan diguna pakai oleh anak-anak kita, pemuda-pemuda, bagi membantu fuqara wa masakin, orang-orang yang dikirakan perlu ditolong bersempena dengan Ramadan dan kedatangan Syawal nanti. Makanya tuan-tuan panjang-panjangkan pahala, masukkan dalam tabung nombor akaun Maybank yang berkenaan atau bank yang ada tertera tu. Kemudian duit tu nanti pemuda-pemuda akan gerakkan untuk beli barangan, bagi tunai duit raya ke apa besok-besok lah. Ya, jadi tuan-tuan duduk di rumah aja, tapi pahala menjala masuk dalam buku akaun kita. Sidik kata. Itulah penting kita bijak dalam beramal. Hadirin sekalian, saya kira kita menjejaklah jam 4 petang. Kiranya sekadar itulah dulu untuk hari ini. InsyaAllah mohon lapang-lapangkanlah masa. Ya, setiap hari selain esok 5:30 petang, hari lain insya-Allah jam 3 seperti ini, lapangkanlah masa ibu-ibu ayah-ayah menyambil memasak dan sebagainya, dengarkan kuliah. Saya nak cerita kalau dapat sampai akhir, lebih kurang 29 atau 28 orang para sahabat. Sesungguhnya tak kenal, tak cinta. Mudah-mudahan mengenali sahabat, kita mencintai mereka dan mencintai akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas sumbangan semua dan terima kasih atas kebersamaan. Dan insya-Allah saya yakin di hari-hari esok kita akan bertemu lagi dan sampai menyampaikanlah kepada sahabat-sahabat yang lain agar dapat menyertai dan meramaikan lagi jumlah view ya yang mendengar kuliah yang kita buat pada setiap petang nanti. Sekian, selamat berbuka puasa waktu maghrib nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.